Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Waktu ini 11.33 minit pagi. Semestinya untuk program Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada dan saya, Syuhada Armawan selaku peneraju anda. 0326927939 dan juga boleh anda komen, tanyakan sebarang soalan menerusi ruangan Facebook carian yang bernama Radio 24 ataupun terus menerusi SMS R24. Terus dengan komen anda hantarkan ke 32728. Talian kami sentiasa dibuka 0326927939. Hari ini bercakap berkaitan dengan skim cepat kaya. Okey, skim cepat kaya memang ramai yang akan terbuka matanya dan juga terbuka minda serba sedikit untuk kita mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan skim cepat kaya, baik ataupun tidak. Dan hari ini topik kita, jangan mudah tertipu dengan skim cepat kaya. Assalamualaikum Dr. Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam ceria. Pastinya semua ceria, doktor. Saya ni semalam ni Syuhada, saya ni demam. Demam teruk. Dah lama tak demam teruk. Alhamdulillah sekali-sekala kita demam teruk kan. Dapat duduk di rumah makan ubat ya. Hari ini macam mana kondisinya? Alhamdulillah. Saya pergi jumpa doktor saya, Dr. Tan N Mano di Bukit Antarabangsa. Ya. Terus dapat ubatnya. Alhamdulillah hari ini dapat saya kebas kemarin. Sedikit ya. Okey. Hari ini Alhamdulillah. Jangan tertipu dengan skim cepat kaya. Sebelum ini kita dengar ya berkaitan dengan skim Pak Mantelo dan sebagainya, dan sekarang ini pasti ada juga berkaitan dengan skim cepat kaya ni. Mungkin boleh Dr. Niki perjelaskanlah berkaitan dengan skim cepat kaya. Bagaimana sistemnya, doktor? Ya. Saya ni kan lahir tahun 1968. Wah, dah tahu dah umur. Tahun 1968 saya lahir, dan dari kecil lagi lah saya, daripada umur saya 5-6 tahun tu memang dah dengar dah pasal skim Pak Mantelo, skim cepat kaya yang datang ke rumah menjanjikan bulan dan bintang lah pulangan dia kan, dari saya kecil lagi. Dan sehingga hari ini masih di Malaysia masih banyak ya skim-skim cepat kaya dan masih boleh menipu orang. Dan yang terbaru ini kita baca skim yang melibatkan sampai 75 juta. Wow. Duit orang Malaysia ni masih lagi tertipu dan masih lagi ingin percaya kepada skim cepat kaya. Sebenarnya dalam senarai Bank Negara Malaysia BNM, dan juga kita boleh pergi ke website Securities Commission, dan kita boleh cek nama-nama company yang mana disenaraikan di situ. Ada juga company yang disenarai hitam di situ. Kita boleh tengok sendiri nama-nama company-company tersebut. Terlalu banyak. Baru-baru ni saya dah masukkan dalam Facebook saya dalam 76 nama-nama company yang sebenarnya disenarai hitam ya, dikeluarkan oleh Bank Negara sendiri. Dikeluarkan oleh Bank Negara dan juga oleh Securities Commission. Jadi kita sentiasa kena pergi. Selalunya kan mereka menjanjikan sesuatu yang terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat pulangannya. Mungkin dia cakap cik masuk banyak ni kami bagi balik 20% setiap bulan. Cik tak payah buat apa. Dia punya tema adalah cik goyang kaki aja. Duduk rumah aja ya. Duduk rumah aja. Tak payah cari orang, tak payah apa, tak payah jual, tak payah apa-apa. Letak saja pelaburan di sini dan kami bagikan pulangan yang terlalu tinggi lah. Dan selalunya dia akan apa orang kata memancing kita dengan memberi dahulu. Contohnya dia bagilah. Okey, 20% tu dia bagi. Dia bagi tiap-tiap bulan, kita pun happy sebab kita boleh goyang kaki. Kenapa? Kita masih lagi menganggap goyang kaki itu adalah salah satu cara untuk kaya. Kita masih menganggap itu. Jika kita tidak menganggap sedemikian, jika kita tidak mengharapkan goyang kaki, maka kita tidak akan terkena tipu sebenarnya. Tetapi setiap manusia, semua kita masih ada sedikit berkehendakkan sesuatu yang amat mudah dalam hidup kita. Kita tahu, kita tahu yang kita kena berusaha. Kita tahu kita kena menunggu, berusaha dan sebagainya. Ataupun kalau nak cepat kaya ni banyak cara, iaitu kita mesti mempunyai ilmu yang banyak. Seperti apa? Kalau kita pandai melabur di amanah saham atau melabur di saham, melabur di komoditis, melabur di mana-mana. Kalau kita ada ilmu memang boleh cepat. Tetapi selagi kita belum ada ilmu yang cukup,
tak ada ilmu langsung. Itu yang kena tipu tu. Tiba-tiba nak kaya cepat. Okey. Itu yang membuatkan kita kena tipu. Kepada pendengar kita hari ini, kalau anda ingin berkongsikan cerita lah, jika anda pernah juga terpedaya dengan skim cepat kaya, boleh berkongsi dengan kita. Dan di talian sekarang ni kita ada Encik Azri, Doktor. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan Cik Azri. Hello Cik Azri, salam ceria. Sama-sama ceria, Doktor. Ya, silakan. Doktor, okey, saya ni background saya ada lesen amanah saham identitas. So saya pernah jumpa customer, saya bercakap tentang amanah saham ni. Dia orang very skeptical. Macam-macam benda yang disoalkan, untung ke tidak apa semua. Tapi and then saya dapat tahu and then after that dia tak buat lah dengan saya. And then tidak invest. Dia sebab dia tak invest pada amanah saham. Tapi apa yang jadilah, dia put about 80,000 into skim cepat kaya. And then bila tahulah skim cepat kaya tak sampai berapa bulan hilang. Bila dah hilang, so bila kita ni saudara sendiri, bila kita jumpa, dia terus totally block apa-apa saja melibatkan pelaburan. Sedangkan saya dah advise dia, because dia kata mau nak ada tempat letak ni berdapat sekian-sekian banyak. Saya kata berhati-hati because benda macam tu it's not Islamic apa semua. Tapi yelah, manusia kan, greed kan, tamak. Itu lah kadang-kadang kita bila berdapat macam tu, macam mana kita nak tangani orang atasi orang macam ni. Benda yang betul ada prospektus everything, dia tolak. Tapi yang benda yang tak ada apa-apa, dia sanggup terima. Betul. Okey, baik. Terima kasih Encik Azri. Terima kasih kerana berkongsi, Azri. Okey, macam mana nak ubah pemikiran tu? Sebenarnya kan, cara penjualan orang yang datangnya daripada skim cepat kaya ni sangat manis. Sangat manis. Lagi pula janji yang diberi itu terlalu hebat. Terlalu besar. Terlalu besar. Jadi tidak dapat ditolak oleh mereka yang mempunyai wang kat tangan ni kan. Bila mendengar sesuatu yang terlalu manis, yang terlalu hebat dan juga cara mereka itu pandai dalam psikologi. Mereka pandai dalam psikologi. Orang yang ingin menipu orang lain, dia mesti pandai dalam hal-hal ini Jadi mereka pandai psikologi. Mereka pandai berbicara, mereka memberikan suatu benda yang langit dan bumi tu rapat aja nampak. Macam boleh aja. Sedangkan benda itu seperti kata Azri lah, tidak mempunyai prospektus yang betul. Kadang-kadang mereka tunjuk prospektus, ada surat lawyer, ada semua. Tapi semuanya tipu. Testimoni yang semua dulu. tipu. Semua tak betul. Sebab itu, sebagai seorang pelabur, itulah pasal hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada semua pendengar. Jika kita dengar sesuatu yang terlalu baik, terlalu bagus, macam tak masuk akal kadang-kadang kan. Jadi kita kena checking dulu. Kita boleh pergi ke website Bank Negara dan website Securities Commission dan kita boleh bertanya dahulu. Ataupun lain kali jangan masuklah terlalu sampai 80,000. Macam saya katalah, kalau kita ni nak cuba berniaga, nak cuba melabur, sedikit sebanyak kita ada melakukan kesilapan. Jadi kita mulakan kecil-kecil. Dengan nilai yang sedikit dahulu. Mulakan nilai yang kecil dahulu untuk melihat sama ada perniagaan ini betul atau tidak. Kadang-kadang jika kita tidak boleh nak percaya terus dan kadang-kadang mereka pandai. Bila jumlah kita kecil, mereka bagi banyak kat kita supaya besok masuk apa yang lagi. kita make tu semua kita masuk lagi. Jadi sebab itu kita kena pandai memeriksa latar belakang mereka. Okey, jangan tunggu apa doktor kita ada Encik Helmi di talian. Assalamualaikum Encik Helmi. Waalaikumsalam. Silakan. Doktor. Alhamdulillah Cik Helmi dapat telefon hari ni. Terima kasih. Selalu saya dengar je hari ni saya dapat telefon. Okey, semangat hari ni. Saya nak tanya doktor tentang forex. Forex Sebab saya ada seorang sahabat saya yang main forex. So far dia kata yelah benda ni bisnes kan. Kadang untung, kadang rugi. So saya nak tanya, adakah forex ni kita boleh terbabit ataupun saya dengar kata haram, benda ni tak boleh. Cuba doktor tolong terangkan sikit. Okey, baik. Terima kasih Cik Helmi. Okey, bagaimana doktor dengan forex? Pertama sekali kan, macam saya kata tadilah, ilmu, mentor dan sistem. So Cik Helmi kalau kata nak membabitkan diri dalam forex, pertama sekali kita kena belajar dahulu ilmunya. Jangan kita masuk yang mana dia kata abang tak payah buat apa-apa. Abang goyang kaki, saya ambil duit, saya tolong buat. Lepas tu Cik Helmi tak tahu macam mana gaya forex, tidak tahu bagaimana trading, tidak tahu account trading itu wujud atau tidak. Jadi kita hanya melihat pada orang yang datang itu sahaja, itu ejennya sahaja.
Jadi kadang-kadang kita lawati juga dia punya office. Kadang-kadang office dia tu tidak betul juga. Ada yang bungkus dalam masa 2 tahun semua tutup habis ya. Jadi ada yang kita dengar forex yang tak betul. Tetapi ada forex yang betul. Jadi terbaiknya adalah kadang-kadang ada seminar kita boleh baca dalam surat khabar. Mereka mengajar kita untuk trading forex. Ya, mereka mengajar sebab ini ialah foreign exchange ya. Jadi kita pergi belajar cara membuatnya, kemudian dia ada macam satu modul di mana kita cuba dahulu tengok kita sentiasa rugi atau sentiasa menang, sentiasa untung. Dari situ kita bina kepandaian kita dalam membuat perniagaan forex ataupun melabur bersama forex ya. Cubalah jangan berikan duit kita kepada orang lain dalam forex dan juga cubalah menyiasat latar belakang dengan pergi ke website-website yang saya telah katakan tadi iaitu Securities Commission dan juga Bank Negara Malaysia. Tapi doktor kita lihat ya, sebelum ini juga ada yang kata kalau berkaitan dengan syarikat-syarikat skim cepat kaya ni, mereka ditubuhkan pada awalnya dan beberapa bulan selepas itu bila dah macam ramai yang masuk, dia tutup pula syarikatnya dan buka dengan nama yang lain. Jadi bagaimana corak ataupun modus operandi sebegitu doktor? Ya, kerana mereka sebenarnya tidak mempunyai lesen yang betul berkenaan dengan pelaburan ya. Mungkin mereka buka atas nama syarikat yang lain untuk perniagaan yang lain ya, tapi mereka telah membuat suatu corak perniagaan iaitu skim cepat kaya. Memanglah mereka orang yang sangat arif dalam pekerjaan ini dan dalam bidang ini kerana mereka boleh buka tutup begitu sahaja. Tetapi ada juga yang telah melarikan diri ke luar negara setelah dapat duit yang banyak ya. Jadi kita sebagai pengguna ni sebagai pengguna di bahagian pengguna ni, kita mesti lihat betul-betul, buka mata dan bukan sekadar buka mata, do the checking, memeriksa dengan betul. Macam Azri tadi kata, banyak lagi ya kita boleh buat investment yang betul, yang ada di bank negara, yang bersama institusi yang betul. Jadi kita mulakan dengan yang betul. Di sinilah hari ini saya ingin nak ingatkan pendengar, jangan kita nak lihat cepat kaya itu. Boleh cepat kaya macam yang tadi Helmi ada tanya tentang forex, tapi itu memerlukan kecekapan. Dan definitely untuk jadi orang yang cekap, macam kita naik basikal pun nak cekap, mesti ada jatuh bangun dia, sakit dia untuk mendapatkan kecekapan tersebut. Jadi kita mulakan dengan sedikit-sedikit sehingga kita perbanyakkan modal kita kemudiannya. Jangan bila kita dah dapat sesuatu duit, kata bonus 100,000, kita nak cepat kaya dan kita letak semua 100,000 itu di tempat yang kita tak tahu pun. Kita tak yakin. Yakinnya itu ya. Sedangkan benda yang ada di sekeliling kita yang yakin, kita tak masuk lagi. Sebab itu dari sekarang mulakan tarik duit 50%, letakkan dahulu di amanah saham, takaful, letakkan dulu. Dan ada juga doktor yang kata kalau kita masuk ni ikut nasib je. Ada, kalau tak ada tak ada. Tak tu boleh macam mana pula? Duit yang datang pada kita tu, kita kenalah hargai walaupun 1 sen ya, kerana kita kena uruskan kewangan kita ya. Saya rasa kalau kita kata ikut nasib ni tak baiklah ya. Kerana kita mesti menjaga kewangan kita supaya kita stabil ke masa depan. Okey, kita ada pemanggil Encik Muhammad Hisham di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Encik Hisham. Boleh silakan Dr. Niki? Ya, Cik Hisham, thank you telefon hari ni. Ya, silakan. Okey, Dr. Niki, saya nak tanya pasal forex, Dr. Niki. Ya. Saya pun tidak dapat kepastian sama ada sebab saya dengar ura-ura katakan yang orang Islam tak boleh forex. Tapi saya sebenarnya salah seorang daripada forex player. Jadi, kat mana dia dah pernah pergi bertanya tentang forex? Tak ada, saya ada baca dalam website, dalam internet lah. Jadi saya ni pun dah macam tak ada, orang kata tak pasti lagi. Saya dah stop. Jadi nak tanya pendapat Dr. Niki sendirilah. Adakah yang okey ke yang kita boleh masuk? Okey, terima kasih Dr. Niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada doktor yang boleh kita ceburi. Pelaburan tu bagus. Untuk memberi suatu ilmu yang tepat kepada Helmi dan juga Hisham, saya akan buat research minggu ini ya, dan saya akan kembali menjawab dengan penuh. Saya tidak mahu memberi satu opinion, iaitu
hanya daripada opinion saya. Baik saya dapatkan lengkap untuk kedua-dua mereka hari ini. Boleh sekarang, ya Hisham ya? Sekarang ni doktor, kita lihat di internet, di Facebook juga ada ya tawaran-tawaran sebegini berkaitan dengan... Kita ada banyak tahu yang berbentuk seperti forex ni tahu. Kita ada forex, kita ada derivatives, kita ada pasaran kehadapan lah dipanggil kan. Jadi ini kita kena dapatkan betul-betul daripada bank negara dan juga petunjuk-petunjuk daripada otoriti yang betul. Kerana bila saya bercakap, saya mesti mendapatkan otoriti daripada forex sendiri sebelum saya menjanjikan atau memberitahu apa-apa kepada pendengar kita hari ini. Baik, kita ada rakan kita Encik Alias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Encik Alias. Ya, Dr. Nikah Syuhada. Assalamualaikum Encik Alias. Thank you hari ini telefon kita. Ya, tajuk hari ini sangat menarik lah Doktor. Ya, kan ramai sangat yang tertipu, betul tak? Ya. Sekurang-kurangnya tu kita kena berhati-hati. Ya. Ini Doktor, saya nak sedikit bagi pendapat lah ya. Ya. Saya ada menyenaraikanlah sedikit kenapa orang yang terpedaya dengan skim cepat kaya ni Doktor. Ya. Dia nombor satu tamak Doktor. Yelah, nak cepat aja kaya. Ya, nak cepat. Jadi tamak ni Doktor, kita pepatah Melayu pun ada mengatakan orang tamak selalu rugi. Ya, saya. Ya, jadi saya buat satu prinsip, apabila kita dengan duit tidak akan menjadi duit. Itu satu prinsip saya lah. Dengan duit tidak akan menjadi duit. Maknanya kita perlu berusaha lah, perlu bekerja. Salah satulah. Yang kedua, saya tengok skim cepat kaya ni Doktor, dia ada unsur judi Doktor. Unsur judi, gamble lah. Maknanya kita mempertaruhkan benda yang kita tidak pasti Doktor di hadapan. Jadi saya rasa skim cepat kaya ni, saya tidak ada bezanya dengan saham KTM tu lah. Jadi sini ada berkait dengan keimanan lah, kemantapan iman kita. Apabila sesuatu tu yang agak-agak meragukan, yang pulangan yang tidak masuk akal Doktor. Jadi daripada sini kita sebagai orang yang boleh berfikiran secara waras, adakah ini wajar Doktor? Dan saya pernah mempertikaikan, menanyakan satu skim cepat kaya yang memberi pulangan yang tidak masuk akal. Saya kata di mana hasil yang kita dapat tu, dia tak boleh jawab apa Doktor. Macam mana dia perniagakan duit itu sehingga dapat memberikan pulangan yang sebegini kan? Ya, dia kata dia berniaga. Saya nak tanya apa perniagaan, halal ke haram? Dia tak boleh jawab dengan secara yang tepat lah. Kemudian yang ketiga Doktor, orang yang selalu kena ni Doktor, orang yang boleh dipengaruhi. Maknanya dia akan menggunakan kelemahan kita, sama ada dia ipar duai, sahabat handai. Orang yang tidak boleh didakwa, maknanya apabila dia dah terkena, maknanya kita tidak akan boleh mengheret dia ataupun kita memberi nak diheret ke mahkamah, takkan kita nak heret ipar duai saudara mara kita. Itu satu. Yang ketiga, tiada pengetahuan. Macam Doktor cakap tadi lah, kita kena mengkaji ilmu. Jadi isu-isu semasa ni, saya rasa kalau dia rajin mendengar program-program seperti program Doktor ni, bijak wang, bijaksana, bijak sini. Ya. Kemudian dia selalu membaca akhbar-akhbar, media-media yang memaparkan penipuan-penipuan yang sangat berluasa Doktor. Betul. Ya, jadi ini yang boleh dipengaruhi ni Doktor. Saya lihat yang dia menggunakan nama-nama VIP yang dahsyat sekali Doktor. Saya masa di tahun 80-an di UPM sana, yang menganjurkan skim cepat kaya ni Profesor Doktor. Jadi pelajar-pelajar pun secara tak langsung teruja lah Doktor. Untuk terlibat sama. Ya, jadi inilah satu saya rasa fenomena yang amat mengecewakan lah. Saya rasa kita harus berhati-hati Doktor. Okey, baik, terima kasih Cik Alias. Sangat-sangat Cik Alias ya. Dan mana yang saya dengar juga ada yang sampai berhutang berhutang dengan orang, berhutang dengan saudara, berhutang dengan institusi pun ada yang untuk bagikan duit dia kepada skim cepat kaya. Sebab itu kita kena sangat prihatin lah kepada fenomena yang tak baik sebegini. Okey, Doktor, pelaburan emas, adakah itu salah satu juga skim cepat kaya? Jadi kan bila pelaburan emas ini bila pelaburan emas ini telah menjadi macam satu fenomena yang agak famous, terkenal pula sejak kebelakangan ini. Sejak setahun yang lepas ya. Jadi apabila investment dalam emas ini telah menarik perhatian orang pada satu ketika, jadi banyak pula
skim-skim cepat kaya yang lain dia cuba masuk jalan. Ambil kesempatan dengan famousnya emas. Sebenarnya skim cepat kaya ini dia akan ambil kesempatan atas apa-apa saja. Apa yang popular. Satu waktu dulu lembu. Meniaga lembu. Ada juga skim cepat kaya masuk situ. Ada juga situ. nanti skim cepat kaya akan masuk lembu. Ada satu masa dulu menanam seaweed di laut. Pun ada skim cepat kaya akan masuk. Mereka akan masuk ke mana sahaja yang mereka anggap akan menarik minat orang ramai. Apabila skim emas telah menarik minat orang ramai, skim emas yang betul telah menarik minat orang ramai, jadi skim cepat kaya pun cepat-cepat masuk dalam aliran itu untuk menawarkan juga skim cepat kayanya. Itu yang baru-baru ini yang tertangkap 75 juta itu dalam skim cepat kaya melalui pasaran emas. Tetapi ada yang betul. Jadi sebagai pengguna, kita mesti berhati-hati dan sentiasa memeriksa latar belakang company-company ini. Jangan gelap mata, jangan sekali pergi dengar terus nak bagi ke semua duit terus yang kita ada masuk. Atau nak meminjam-minjam kerana ini. Itu yang tak baik dia. Okey, itu cara profesional mereka lah yang mereka masuk melalui populariti sesuatu komoditi, seperti doktor kata, kita tengok emas, kita tengok lembu dan sebagainya. Okey, dan seperti juga yang doktor kata tadilah, banyak penipuan yang telah pun mereka lakukan. Jadi bagaimana doktor untuk mereka mengenal pasti ada skim yang betul seperti selain daripada kita pergi untuk memeriksa di Bank Negara dan juga badan-badan yang lain. Selain daripada itu doktor, bagaimana kita nak mengetahui skim itu benar-benar tulen dan juga boleh cara yang terbaik adalah autoriti kita sendiri di Malaysia, iaitu Bank Negara Malaysia dan Securities Commission. Kerana nama-nama company yang berurusan tentang kewangan adalah di dua badan ini. Badan tertinggi di Malaysia adalah Bank Negara Malaysia dan badan tertinggi di Malaysia untuk capital market, iaitu badan untuk kewangan adalah Securities Commission. Mereka yang memegang semua nama-nama company ini. Dan jika anda terlibat ataupun telah ditipu, boleh juga melaporkan kepada mereka, kepada Securities Commission, kerana mereka adalah badan yang bertanggungjawab untuk mengekang gejala-gejala seperti ini. Mungkin doktor sendiri ada saranan kepada pengguna-pengguna kita pada hari ini. Sebenarnya kan apa-apa saja kan yang tak baik begini kan, dianya terletak kepada kita, pengguna. Kalau pengguna tak ada demand, maka mereka jual lah apa pun, takkannya mereka boleh tumbuh. Dan mereka ini macam saya kata tadi sangat bagus dalam pekerjaan mereka itu, kerana dia tutup buka company lain, lain pula komoditi yang mereka akan jual, lain pula konsep, lain pula orang yang dia target kan. Jadi dia terletak kepada kita sendiri supaya jangan ditipu. Kita elakkan satu yang tadi pendengar dah telefon, elakkan kita daripada menjadi terlalu tamak, dan elakkan daripada kita menjadi malas kerana nak duduk diam saja duit tumbuh. Tetapi kita tumbuhkan ilmu dalam diri kita. Kadang-kadang kita dengar kawan-kawan kita buat duit banyak di sini di sana, itu adalah kerana mereka mempunyai ilmu, sedikit pengalaman untuk melalui itu. Jadi kesemua kita pun patut mencari pengalaman yang betul, ilmu yang betul, mentor dan sistem yang betul. Seperti doktor kata juga sebelum ini, kita perlu kaya dan berjaya. Betul-betul kita boleh kaya, tapi kita perlu berjaya dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang sebegini doktor. Bukan dengan cara begini. Dan juga begitu kan, saya lihat kan baru-baru ini rakan saya memberitahu anaknya di sekolah ada seorang budak 11 tahun baru umurnya. Dalam duit ni kadang-kadang kita tak tahu siapa yang nak boleh tipu budak 11 tahun di sekolah telah pandai meminta wang kepada rakan dengan cara meminjam dan tak bayar. Dia pergi dengan kawan dia, ada RM3, dan dia tanya. Bila orang kata tak ada RM3, RM1 ada. 11 tahun dah mula pandai dan dah mula pergi kepada rakan sekelas, rakan sekolah, mula meminjam tanpa membayar. Ini adalah juga satu skim yang kita sebagai pengguna mesti tahu cara menjawab. Jadi saya telah nasihatkanlah rakan saya itu memberi anaknya itu supaya pandai menjawab. Apakah dia jawapan yang sebaiknya? Seperti kita kata, tak boleh, duit ni untuk saya sahaja, saya tak boleh pinjamkan pada awak lagi, awak belum bayar yang dahulu. Biar betul-betul bercerita, dan kemudian memanglah kita akan laporkanlah nama pelajar itu sebab masih di sekolah kan. Tetapi di office juga begitu.
di office juga ramai. Ni ada dia skim juga. cepat kaya untuk diri dia lah. Okay. Skim aku kaya lah. Skim aku kaya kan. Pergi perkawan, pinjam RM10, RM100, RM1,000, RM2,000 dan tidak bayar. Dan ada antara kita yang kadang-kadang kesihan dengan kawan kita dan kita cuba pinjamkan tetapi susah nak dapat balik ya. Jadi benda ini dalam sistem untuk menguruskan kewangan kita, kita kena ada balance lah dalam kita meminjamkan wang dan melihat juga whether orang yang meminjam itu betul-betul memerlukannya atau sekadar untuk nak mengkayakan diri dia saja. Ini satu benda yang barulah minggu lepas kawan saya cerita kan tentang orang yang meminjam tapi tak mau bayar balik. Okey, baik doktor. Di hujung siaran ini mungkin doktor boleh berikan soalan kepada pendengar kita berkaitan dengan kuis bijak wang. Okey, soalan untuk minggu lepas saya nak recap balik hari ini adalah apakah dia formula kekayaan yang saya berikan minggu lepas. Ada 3. Satu adalah gagal, satu adalah sederhana dan satu adalah kejayaan luar biasa. Ada formula-formula tersebut. Dan kali ini saya nak bertanya, apakah ada 2 badan yang penting di Malaysia ini untuk anda memeriksa sama ada betul-betul investment dan pelaburan yang anda buat itu adalah dengan syarikat yang betul, yang mempunyai prospektus yang betul dan kehadirannya itu betul di mata Malaysia ni. Apakah 2 nama organisasi tersebut? Sudah disebutkan tadi oleh Dr. Niki. Sudah disebutkan ada 2 kan? Ya, dan boleh anda mendapatkan soalannya bagi yang terlepas juga di www.radio24.com.my. Dan jangan lupa 6 Oktober saya nak berjumpa dengan pendengar-pendengar yang mereka yang nak buat action tindakan untuk start menabung, melabur melalui amanah saham dan sebagainya. Sila jumpa saya pada 6 Oktober. Layari www.pelaburdrniki.com. Ya. Kita jumpa di sana. Okey, baik. Terima kasih doktor untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih. Dalam tajuk yang lebih power, lebih hebat lagi. Minggu depan saya akan cerita tentang forex itu juga ya. Okey, baik. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Pastikan untuk anda mengetahui soalan untuk program Bijak Wang di www.radio24.com.my. Sekian saja untuk waktu ini. Saya Syuhada Armawan. Assalamualaikum.